Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Dan dari Anas radhiyallahu anhu katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang kamu bercita-cita mengharapkan mati kerana sesuatu mudarat yang menimpa dirinya. Maka jika sekiranya pasti melakukan demikian, maka hendaklah dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan aku selagi hidup itu lebih baik kepada aku, dan matikan aku sekiranya mati itu lebih baik kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan apabila kita susah, ditimpa sakit, ditimpa musibah, jangan minta mati, jangan minta mati. Itu salah. Menandakan kita tidak sabar menghadapi ujian. Mesti sabar menghadapi ujian. Kerana sakit, kerana susah dan seumpamanya. Kita kena sedar bahawa kesabaran menghadapi ujian ini dapat pahala. Sekiranya mesti buat begitu, macam mana jadi mesti? Iaitulah fitnah dalam perkara agama. Kerana terlalu banyak kemungkaran, banyak maksiat, banyak kesesatan, sehingga kita bimbang diri kita akan jadi sesat. Dengan sebab kita tak pandai, kita tak mampu nak menghadapi perkara agama, bercelaru sangat. Kalau panjang umur kita jadi sesak sama, jadi sesak juga. Kerana nak jaga agama kita, jangan sesak. Kalau panjang umur, barulah minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya hidup lebih baik pada aku, biarlah hidup lagi. Sekiranya mati, kalau aku hidup jadi sesak, jadi kafir, jadi punah. Kalau hidup merosakkan aku, biarlah mati dulu. Itu doanya. Ini berlaku di zaman fitnah. Kerana disebut di dalam hadis-hadis yang banyak, akan berlaku bencana, sehingga bukan saja orang Islam berlawan dengan orang kafir, orang Islam berlawan dengan orang Islam. Tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Di saat ini Nabi mengajar sahabat dia dengan berbagai-bagai cara. Ada sahabat yang Nabi kata kalau mau bertemu dengan masa yang begini rupa, orang Islam sudah berlawan sama orang Islam, tak tahu mana betul, mana salah. Di masa itu kata Nabi, mu ambil pedangmu, takir di batu. Ambil pedang, takir di batu. Pasal apa? Supaya mu jangan bunuh orang. Biar orang bunuhmu. Biar orang bunuhmu, mu jangan bunuh orang. Mu mati tak apa. Kerana bimbang. Al-qatil wal maqtul fi nar. Orang yang membunuh, yang kena bunuh, dua-dua dalam neraka berlaku. Ini akan berlaku fitnah, berlaku bencana. Ini berlaku. Hari ini dah ada dah bunga-bunga itu. Di negeri Arab lah, sebab kita tak ada lagi. Dah jadi berlawan. Orang ni kata dia nak ke Islam, ni kata dia nak ke Islam. Di Afghanistan sudah ada. Bukan saja berlawan dengan Rusia, dengan mereka, berlawan sama-sama puak Islam ni. Orang ni kata dia lebih Islam, ni kata dia lebih Islam. Berlawan. Bila berlaku keadaan begini, maka Nabi kata ambil pedang, takir. Takir di batu. Biar pedang kita tu jadi patuh. Tak boleh nak bunuh orang, biar orang bunuhmu. Ada hadis demikian. Ada hadis pula mengatakan akan timbul satu zaman bencana
Orang yang berjalan lebih baik pada orang yang berlari. Orang yang duduk lebih baik pada orang yang berjalan. Akan tiba masanya yang begitu rupa. Itu bencana dan fitnah dalam perkara agama. Ada hadis pula, Nabi kata bila berlaku bencana, orang yang duduk di bukit, duduk di padang pasir dengan kambing, dengan kebun dia lebih baik. Dia tak cara korang. Yang uzlah. Beruzlah mengasihkan diri. Ini di saat tak ada lagi orang mengajar. Orang mengajar agama tak ada dah. Jamaah Islam tak ada. Kumpulan yang memperjuangkan Islam sudah tidak ada lagi. Ini akan berlaku di akhir zaman. Kalau ada kumpulan yang memperjuangkan Islam, kita kena ikut perjuangan Islam. Kalau perjuangan Islam dah tak ada, masa itu mengasingkan diri. Mati lapar pun tak apa. Itu ada hadis yang menyebut an ta'tazila al-firqa kullaha walau an ta'adha bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Engkau pisahkan diri daripada kumpulan-kumpulan yang sesat ini, walaupun engkau terpaksa mamuh umbi kayu kerana lapar tak ada makanan dan mati lepas itu. Nabi kata ini akan tiba zaman, mungkin zaman kita ni tak lagi, akan tiba zaman yang akan datang. Ini kita kena sedar berlakunya bencana yang besar. Jadi bila berlaku demikian, barulah boleh doa, ya Allah ya Tuhanku, kalau hidup lebih baik biar hidup, kalau mati lebih baik biar mati. Ini bencana dalam perkara agama. Kalau sekadar sakit pitih tak ada, jangan doa mati, tak boleh. Kita kena sabar menghadapi ujian itu. Hadis yang ke-41. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. Maksudnya, dan dari Abdullah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu an, katanya kami telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda bersandarkan, beralaskan kain selimut. Kain selimut, kain lepas, berada di bawah bayangan Kaabah. Lalu kami berkata, mengapa Rasulullah tidak memohon pertolongan untuk kami? Mengapa Rasulullah tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Lalu sabdanya, sesungguhnya kalangan umat yang terdahulu daripada kamu, ada orang yang ditangkap, digali lubang, ditimbus di dalam lubang itu. Ada orang yang dibawa dengan gergaji, dia letak gergaji di atas kepalanya, dibelah sehingga terbelah dua. Ada orang yang disikat dengan sikat-sikat besi sehingga meluruhkan daging dan sampai ke tulangnya, namun tidak berganjok daripada agamanya. Demi Allah, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan agama ini, yakni sehingga mendapat kemenangan. Sehingga apabila Islam sudah menang, orang yang berjalan dari Sana'a di negeri Yaman ke Hadramaut
negeri Yaman. Tidak takut lagi malaikat kepada Allah dan serigala yang mengganggu kambing. Tetapi kamu adalah orang-orang yang gopoh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengikut riwayat yang lain, ketika Rasulullah berselimut dan beralaskan kain lepas burdah, dalam keadaan kami dizalimi oleh orang-orang musyrikin. Hadis ini menceritakan berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lemah, yang dhaif ketika mereka berada di Mekah. Belum lagi berhijrah. Mereka diseksa oleh orang-orang kafir musyrikin. Di mana orang-orang kafir musyrikin mengambil peluang menangkap sahabat-sahabat Nabi yang lemah, yang miskin, yang tak ada keluarga, lalu diseksa. Ada yang mati. Di antara yang ditangkap ialah Khabbab bin Al-Arat. Khabbab ni dia tukang besi. Dia tukang besi, ambil upah orang tempah barang besi, sama ada senjata ataupun alat-alat. Di antaranya yang minta buat barang besi daripada Khabbab ialah Al-As bin Wa'il, seorang pemimpin musyrikin. Bila dia tahu Khabbab ni masuk Islam, lalu dia ambil barang tu, dia tak beri upah, tak bayar. Oleh kerana percaya Muhammad beritahu ada hari akhirat. Biar aku bayar upah hari akhirat, dia kata. Dia buat main-main. Bukan sekadar itu, Khabbab telah ditangkap, diberkas, lalu dibakar dengan besi panas. Besi panas tempat dia kerja diletakkan di atas belakangnya, diseksa. Begitulah juga sahabat-sahabat yang lain menerima seksa yang lain, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Setelah Yasir, ayahnya dan ibunya semuanya dibunuh oleh pemimpin musyrikin. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat-sahabat yang kena seksa, yang telah dibebaskan, yang berusaha membebaskan mereka, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang berharta, menggunakan duit untuk bayar bagi membebaskan sahabat-sahabat yang lemah, yang diseksa ini, sehingga menghabiskan kekayaannya kerana tudung orang. Sayyidina Abu Bakar. Khabbab dengan rakan-rakan yang sudah dibebaskan ini, pada satu hari bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut dan bersandar bersama dengan kain lepas di bawah bayangan Kaabah di waktu tengah hari. Lalu Khabbab kata, kami kata, wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah tidak berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah kepada kami? Mengapa tidak doakan kepada kami supaya kami selamat dan dibinasakan orang-orang yang kafir itu? Macam Nabi-Nabi zaman dulu. Nabi Nuh, dia doa, Tuhan turunkan taupan yang besar, menenggelamkan orang kafir. Nabi Saleh berdoa, dengan tempik dibinasakan orang kafir. Nabi Hud setelah berdoa, dibinasakan orang kafir kaum Ad. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan. Wahai Rasulullah, bila lagi nak doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menangkan kita, binasakan orang-orang yang kafir itu? Lalu jawab Rasulullah SAW, wahai Khabbab, sesungguhnya di kalangan umat zaman dulu yang mengikut Rasul, Nabi mereka, ada yang ditangkap, digali lubang, ditimbuh di dalam lubang itu, dikambuh dalam lubang, mati, ditimbus. Ada di antara mereka yang dibelah tubuh dengan gergaji,
sehingga terbelah dua jatuh ke bumi. Ada di antara mereka yang diseksa, disikat tubuhnya dengan sikat besi sehingga meluruhkan kulit daging sampai ke tulang. Namun mereka tidak berganjak dengan agama Allah. Sampai mati tetap dengan Islam, mereka sabar. Wahai Khabbab, wahai kamu semua, akan tiba masanya Allah Ta'ala menyempurnakan urusan agamanya. Allah Ta'ala akan sempurnakan urusan agama. Islam akan menang. Cuma Allah Ta'ala nak suruh kamu sabar. Allah Ta'ala nak beri pahala pada kamu. Allah Ta'ala nak pilih ada kalangan kamu yang mati syahid. Yang mati syahid ini boleh memberi syafaat kepada orang-orang yang tidak mati syahid. Dipilih yang mati syahid, boleh beri syafaat di hari kiamat kepada mereka yang tak mati syahid. Itu dia, Allah Ta'ala pilih. Dan akan tiba masanya Allah Ta'ala beri kemenangan. Beri kemenangan kepada Islam. Tiba masanya, wahai Khabbab, wahai kamu semua, akan tiba masanya agama Islam ini akan menang. Bila Islam sudah menang, orang musafir daripada Sana'a ke Hadramaut dan negeri Yaman, di mana perjalanannya sangat jauh, berhari nak boleh ke Sapa. Masa itu banyak perampok, penyamun, lanun di tengah jalan. Banyak orang jahat. Bila Islam sudah menang, orang musafir bersana'a ke Hadramaut akan aman. Tidak ada yang mengganggu lagi. Tak takut lagi kepada perampok, penyamun, pembunuh, melainkan takut kepada Allah sahaja. Dan serigala yang mengganggu kambing. Apa maknanya? Bila Islam sudah menang, hukum syariat, hukum qisas, hukum hudud dilaksanakan. Sekarang tak boleh nak laksana lagi. Kita tak ada negara. Akan tiba masanya hukum Islam dilaksanakan. Kena beritahu bila Islam berkata ini hukum akan dilaksanakan. Jangan tak beritahu. Kena beritahu hukum Islam akan dilaksanakan. Allah curi kena kerat tangan. Perampok kalau bunuh orang kena bunuh. Kalau ambil harta kerat tangan, kerat kaki, kena buang daerah. Orang bunuh orang kena bunuh balas. Orang cocoh mata orang buta, cocoh mata dia katib, dia buta katib. Ini hukum yang ada dalam Islam. Bila Islam sudah menang, hukum ini dilaksanakan. Sekarang ni tak laksana lagi, Islam tak menang. Tapi kalau Islam menang, inilah dia hukumnya. Bila Islam sudah menang, hukum dilaksanakan. Di masa itu berlakulah keamanan. Sehingga orang musafir dari Sana'a ke Hadramaut tidak takut lagi melainkan kepada Allah. Sekarang sebab takut orang zalim lagi, perampok, penyamun lagi, kerana Islam tidak menang. Akan tiba masanya Islam menang. Walakinnakum tasta'jilun. Tetapi kamu adalah orang-orang yang terlalu gopoh. Yang cepat, nak menang cepat sangat. Nak menang derah sangat, kena sabar dulu. Pasal apa Allah Ta'ala jadikan begitu? Sebabnya Allah Ta'ala nak matangkan kemenangan Islam. Nak masukkan kemenangan Islam. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Supaya Allah Ta'ala nak tapis orang-orang yang beriman ini. Nak tapis. Bila nak tapis, kena perah dulu. Kena perah, kena tekan, kena tindas. Yang betul-betul beriman, tetap. Yang tipu beriman, lari. Ini dia. Allah Ta'ala nak tapis. Ada orang yang menipu. Dia kata dia beriman, dia nak ke Islam juga, dia menipu. Maka Allah Ta'ala jadikan perjuangan Islam ni lama, kan Allah Ta'ala nak tapis. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Supaya Allah Ta'ala menapis orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang kafir. Itu dia tujuan mengapa jadi lama.
Nabi Nuh alaihi salam sehingga 950 tahun. 950 tahun berdakwah, barulah Allah Ta'ala binasakan mereka yang kafir itu. Nabi Musa alaihi salam selepas berdoa 40 tahun. Nabi Musa berdoa, Tuhan kata aku terima doa. Lepas 40 tahun barulah Fir'aun dan yang ba'da tenteranya dibinasakan oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan agama Islam setelah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Setelah dibinasakan kumpulan jahiliah, Allah Ta'ala mematikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimatikan. Disempurnakan agama Islam. Bila masa diketahui oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buat begitu supaya mereka yang bersama dengan Islam ini adalah orang-orang yang ikhlas, yang teguh pendiriannya, yang berpengalaman menghadapi ujian-ujian ini, supaya mereka melaksanakan Islam dengan ikhlas, dengan berani, dengan pengalaman-pengalaman yang banyak. Itu tujuannya pasal jadi lama. Pada Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu, apabila Allah mengendaki sesuatu perkara itu jadi, Allah Ta'ala firman kun, jadi, fayakun, jadi selalu. Sekelip mata saja. Tapi bagi kemenangan Islam ini, Allah Ta'ala mendidik orang-orang yang syukur dan orang-orang yang sabar. Maka diuji terlebih dulu. Inilah tujuannya. Tapi mu ni gopoh sangat, Nabi kata. Jangan gopoh. Akan tiba masanya Islam akan menang. Apabila Islam sudah menang, mereka yang jahat dibinasakan oleh Allah. Islam jadi kuat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن الحابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصر ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. Maksudnya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, katanya tatkala berlakunya peristiwa perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutamakan beberapa orang dalam pembahagian harta rampasan perang. Lalu diberi kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Dan diberi kepada Uyainah bin Hisn seperti itu. Dan diberi kepada beberapa orang di kalangan bangsawan Arab. Dan mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembahagian harta rampasan perang. Lalu bercakap oleh seorang, demi Allah, ini pembahagian yang tidak berlaku adil padanya.
dan tidak bertujuan kerana Allah. Lalu aku berkata, demi Allah, aku akan beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang menemuinya dan memberitahunya dengan apa yang dikatakan itu. Tiba-tiba berubah wajahnya sehingga laksana barang yang berwarna merah. Kemudian dia bersabda, siapa lagi yang berlaku adil sekiranya Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Kemudian dia bersabda, Allah memberi rahmat kepada Nabi Musa. Sesungguhnya telah disakiti lebih banyak daripada ini lagi. Lalu dia bersabar. Lalu aku, yang Abdullah bin Mas'ud berkata, aku berhasrat tidak akan memberitahu lagi kepadanya apa-apa percakapan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengendalikan urusan pemerintahan. Satu peristiwa yang berlaku selepas peperangan Hunain. Peperangan Hunain ialah peperangan yang berlaku selepas Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Setelah Nabi berjaya menawan Makkah, lalu kabilah Hawazin dan kabilah Saqif yang tinggal di Taif mengumpulkan bala tentera yang besar untuk menyerang Mekah. Sebaik saja mendapat maklumat itu, lalu Nabi SAW mengerahkan bala tentera Islam untuk pergi menghadapi kabilah Hawazin dan Saqif yang berada di arah lembah Hunain, iaitulah berhampiran dengan padang Arafah. Bala tentera ini disertai oleh 10,000 dan tambahan lagi, termasuk mereka yang baru masuk Islam, dan termasuk juga orang yang bukan Islam yang ikut sama di kalangan Quraisy. Lalu Nabi menunjukkan mukjizatnya kepada pemimpin Mekah yang belum lagi masuk Islam. Nabi memanggil seseorang pemimpin Mekah yang belum Islam, memberitahu bahawa di rumahnya ada simpanan senjata. Di rumah kamu ada senjata, tak ada siapa yang tahu, dia saja yang tahu. Sila bawa senjata-senjata yang ada di rumah kamu, kata Nabi. Lalu dia berkata, rampas ataupun pinjam. Nabi kata pinjam saja. Lalu dia bawa senjata itu ke hadapan Nabi SAW dan dibahagikan senjatanya. Kemudian mereka menuju ke Hunain dalam keadaan yang sangat bangga kalau perang Badar boleh menang. Hanya jumlah 313 orang. Sekarang lebih daripada 10,000. Sudah tentulah lebih kuat lagi. Ada kalangan mereka yang merasa bangga dan sangat megah, ujub, kagum pada diri sendiri, lupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sampai di lembah Hunain, tiba-tiba mereka masuk ke dalam perangkap musuh. Musuh yang sudah bersembunyi di celah-celah batu besar, bukit-bukit yang mengelilingi Hunain. Sebaik saja tentera Islam bersama dengan Nabi SAW sampai di tengah lembah, tiba-tiba mereka diserang dengan serangan panah yang sangat hebat, menyebabkan lari bertempiaran. Huru-hara kan diserang oleh musuh dalam keadaan yang terkepung. Tinggal Nabi dan lebih kurang 100 orang sahabat yang tidak lari. Kalangan Muhajirin dan Ansar tak lari dalam peperangan ini. 100 orang yang tak lari. Lalu Allah menunjukkan mukjizat kepada Nabi-Nya. Dengan Nabi turun dari baralnya, memegang tanah dan melempar ke arah musuh, dan berlakulah mukjizat, menyebabkan musuh berhenti menyerang
dan tentera yang lari tadi balik semula dan menawan musuh. Ringkas ceritanya, peperangan ini banyak tawanan-tawanan dan banyak rampasan-rampasan perang. Di antaranya beribu-ribu ekor unta dan kambing, jumlah yang besar. Maka tibalah masa untuk membahagikan rampasan-rampasan perang. Tiba-tiba dibahagikan kepada kalangan mu'allaf, kalangan yang baru masuk Islam, dengan bahagian yang banyak. Di antaranya Al-Aqra' bin Habis, dia beri 100 ekor unta. Dia beri pula kepada Uyainah bin Husain 100 ekor unta. Dia beri pada Abu Sufyan, pemimpin Mekah, 100 ekor unta. Dia beri pada Muawiyah, dia beri kepada lain-lain lagi, sehingga tinggal sikit unta-unta ini. Dan sehingga kalangan Ansar tidak ada bahagian. Ada yang tak dapat bahagian. Maka mereka yang tak dapat bahagian, yang tak dapat bahagian, ataupun yang boleh bahagian sedikit, sikit saja bahagian, terasa hati. Padahal kami sudah lama masuk Islam, sudah lama berjuang dengan Islam. Mengapa dia beri sedikit? Ada yang tak boleh langsung, tak boleh pasal apa? Dia beri pada orang yang baru masuk Islam, baru dia 3 hari masuk Islam, beri beratus ekor unta. Mengapa tak beri pada kami? Lalu ada kalangannya yang bercakap, ini pembahagian yang tidak adil. Ada yang bercakap begitu. Nabi buat ini bukan kerana Allah, bukan kerana Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar percakapan ini dan beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu kepada Nabi. Bila dengar saja cakap ini, menyebabkan wajah Nabi berubah, merah padam mukanya. Dan Nabi bersabda, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa lagi yang adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa lagi yang adil? Apa makna adil? Adil itu makna apa? Orang kita ni adil ni boleh kita baru adil. Kalau boleh banyak kita baru adil, tak boleh ke orang lain. Tak boleh ke orang lain, itu barulah adil. Ada orang pula adilnya beri sama banyak baru adil. Beri sama banyak baru adil. Adil ialah wad'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu makna adil. Macam pembahagian persaka di antara lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala sebut lidzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi orang lelaki sekali ganda daripada perempuan. Seorang lelaki dapat 2 bahagian orang perempuan. Mengapa begitu? Itu adil, hukum Allah Ta'ala, hukum yang adil. Jangan kita kata tak adil. Allah Ta'ala maha mengetahui apakah hikmah dan tujuannya. Kita pindah, kita berasa kita bijak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih bijak. Nabi memberi bahagian kepada mu'allaf. Apa makna mu'allaf? Orang Melayu kita, mu'allaf ni ialah mereka yang baru masuk Islam. Itu mu'allaf. Termasuklah orang bukan Islam masuk Islam. 20 tahun pun mu'allaf lagi. Itu orang Melayu kita. Itu tak betul, satu takrif yang tak betul. Mu'allaf ni orang yang dijinakkan kepada Islam. Yang pertama, orang yang sudah masuk Islam. Kita tengok pegangan dia dengan Islam tidak kuat lagi. Ada orang yang baru masuk Islam, pegangan Islam dia kuat. Kuat pegangan. Contohnya ada seorang badui yang Nabi nak beri bahagian pada dia, bahagian mu'allaf. Dia kata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bukan ini yang saya mau. Saya masuk Islam bukan kerana ini. Saya mahu ayyakuna sahmu hahuna. Saya mahu supaya anak panah musuh mengenai leher saya. Saya masuk Islam, saya nak mati kerana Islam. Supaya anak panah musuh mengenai leher saya." Lalu Nabi kata, "Insya Allah akan mengenaimu." Nabi kata.
Ada orang yang dia masuk Islam, kena beri tolong dia kerana masih lemah Islamnya. Ada orang yang tak masuk Islam lagi, dia tak masuk Islam. Kalau dia beri kepadanya, dia akan masuk Islam. Ini mu'allaf juga. Dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab fiqh, kitab jawi tak ada benda ni. Kitab jawi tak boleh beri pada orang kafir, tak boleh beri pada orang kafir kalau baca kitab jawi. Dalam kitab tafsir ada. Kitab tarikh ada. Dia beri kepada orang yang dijangka menerima Islam. Dia beri kepadanya bahagian zakat dan seumpamanya, menjadikan dia akan masuk Islam. Akhirnya hari ini tak masuk lagi, akhirnya diterima Islam. Nak tunjuk Islam ni molek. Di antaranya ialah orang yang bermusuh dengan Islam. Bermusuh dengan Islam. Kalau dia beri kepadanya, dia akan malu mata kepada kita. Ini diberi juga, termasuk dalam bahagian mu'allaf yang ditakrifkan oleh ulama. Itu je. Takrif mu'allaf ni luas, kita kena faham. Ini disebut oleh ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama maqasid syariah, ulama-ulama kitab usul fiqh membincangkan perkara ini. Kalau kita baca kitab fiqh mazhab saja, kita tengok hak tu sajanya mu'allafnya. Kalau orang Melayu lagi sepik fahaman dia mu'allaf ini. Maka Nabi beri bahagian-bahagian yang banyak kepada mu'allaf. Di antaranya Aqra' bin Habis. Ini adalah mu'allaf. Dia adalah orang yang berpengaruh. Di bawah dia ada beribu-ribu orang. Kalau beri ke dia, dia boleh kerah orang dia bersama dengan Nabi SAW. Dia beri kepadanya ratus ekor unta. Uyainah bin Husain, dia beri ratus ekor unta. Dia beri pada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni mertua Nabi, bukan orang lain. Tapi baru masuk Islam. Nabi nak jinak, beri 100 ekor unta. Muawiyah adik ipar Nabi, beri juga. Kerana dia baru masuk Islam. Beri lagi supaya dia jinak. Nabi beri. Menyebabkan tinggal sikit. Mereka yang miskin, yang fakir, yang sudah lama masuk Islam, boleh seekor je, 2-3 ekor je. Dan orang Madinah pula berbuah-buah pula. Kita tolong Nabi berjuang berapa peperangan. Siapa hati Rasulullah buat begini. Ada orang yang bercakap mengatakan Rasulullah tidak adil. Boleh kata Rasulullah tak adil, nak marah. Padahal Rasulullah melaksanakan hukum Allah, dikawal oleh wahyi, dikatakan dia tak adil, menyebabkan Nabi marah, berubah wajahnya. Dan Nabi kata, kalau sekiranya Allah dan Rasul tidak adil, siapa lagi yang nak adil? Tak apalah. Nabi Musa pernah disakiti oleh kaum Bani Israel, lebih pada itu lagi. Dan Nabi Musa sabar. Ingat berkisah Nabi Musa, Nabi-Nabi zaman dulu yang disakiti oleh kaumnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi limatu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma azagha Allahu qulubahum. Dan ingatlah Nabi Musa berkata berkaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku padahal kamu tahu aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu. Bila mereka menyeleweng, Allah Ta'ala jadikan hati-hati mereka berpaling daripada ajaran agama Allah. Ini padahnya. Akibatnya bila menyakiti Nabi, menyakiti Islam, Tuhan jadikan iman tercabut. Jadi orang-orang yang jahat, akhlaknya buruk kerana lawan Quran, lawan hadis-hadis Nabi, akan jadi begitu. Orang yang bercakap ni Islam kerana dia kata Nabi beri ini tidak kerana Allah, percaya ke Allah juga. Tidak beri ini bukan kerana Allah. Nabi kata tak apalah. Nabi Musa orang kata lebih teruk lagi. Dan Nabi Musa sabar. Adapun orang-orang Madinah, Nabi sangat sayang pada orang Madinah. Lalu Nabi kumpulkan mereka di satu tempat dan Nabi menyampaikan ucapan, wahai orang-orang Madinah, sapa kepada aku percakapan-percakapan kamu. Kamu tak puas hati tentang pembagian harta rampasan ini. Wahai orang Madinah, aku bagi benda ni, ini adalah benda
benda yang aku bagi habuan. Sebab aku tak beri pada kamu kerana aku percaya pada kamu. Kalau sekiranya Allah Ta'ala minta aku ni jadi muhajirin ke Ansar, Nabi kata aku nak jadi Ansar. Di mana lorong yang dilalui oleh Ansar, itulah lorong yang aku lalu, kata Nabi. Aku lalu bersama dengan Ansar. Wahai golongan Ansar, orang lain balik ke kampung mereka mengheret unta-unta dan kambing yang diberi. Kamu balik ke negeri kamu membawa Rasulullah bersama dengan kamu. Wahai Tuhan, rahmatilah Ansar. Rahmatilah zuriat keturunan Ansar. Nabi doa. Bila dengar begitu, golongan Ansar menangis. Baru sedar, baru faham. Rupanya Islam yang diajar ni sampai kiamat kebaikannya. Adapun unta dan benda ini sekejap saja. Oleh kerana itulah benda ni untuk menjinakkan orang-orang yang nak ke benda sementara waktu. Mereka yang kuat imannya, maka kuatlah imannya. Sama ada benda ataupun tak ada benda, iman dia tetap kuat. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi sabar dan Nabi bersabar dalam menghadapi ujian ini. Kata Allah bin Mas'ud, bila berlaku peristiwa ni aku tak mau rayak dah ke Nabi. Bila ada orang cakap dak molek, aku tak mau cerita dah ke Rasulullah. Aku tengok kesian. Terlalu marah dia dengan apa yang diucapkan, terlalu terasa hati dia. Hadis yang berikut. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaum al-qiyamah." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'izamal jazaa'i ma'a 'izamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu." Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Maksudnya, dan dari Anas radhiyallahu an, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, lalu Allah segerakan baginya balasan di dunia ini. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada seseorang hamba, Allah Ta'ala pegangkan dosanya sehingga dibalas dengannya pada hari kiamat. Dan sabda Nabi SAW lagi, sesungguhnya besarnya pahala bersama besarnya bala yang menimpa. Dan Allah Ta'ala itu apabila mengasihi sesuatu kaum, diujinya mereka. Maka sesiapa yang redha dengan ujian itu, baginya keredaan Allah. Dan sesiapa yang marah, baginya murka Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan katanya hadis ini hadis hasan. Hadis ini menyatakan di antara kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri kepada seseorang, ya Allah Ta'ala susahkan seseorang itu di dunia. Bila susah di dunia ini, boleh menghilangkan dosa dan diberi pahala kepadanya. Kadang-kadang susah di dunia dengan sebab Allah Ta'ala nak hilangkan dosa yang dia buat di atas dunia ni. Maka dia menerima akibat di dunia dulu dan dia sabar. Dengan kesabaran itu tidak ada lagi balasan pada hari akhirat kelak. Ada orang yang Tuhan sangat murka pada dia. Dia buat jahat macam mana pun sihatlah dia. Segarlah dia. Senang lenanglah dia. Tak ada apa-apa. Pasal apa? Allah Ta'ala nak balas pada hari kiamat kelak. Balasan yang lebih dahsyat. Jaga-jaga. Dah macam mana? Kita minta biarlah Tuhan balas atas dunia ni. Bukan begitu, itu bukan urusan kita.
Nabi SAW pernah menziarahi seorang pemuda yang sakit. Dalam satu hadis, Nabi tanya, apa keadaanmu? Pemuda itu kata, ya Rasulullah, saya minta supaya Allah Ta'ala balah dosa-dosa saya di atas dunia ni, biar balah di atas dunia, tak balah di akhirat. Nabi kata, jangan kata begitu. Kamu katalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin kata begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, berilah kepada kami di dunia ini baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Tiba-tiba pemuda yang mengulangi doa ini pada masa sakitnya disembuhkan sakitnya. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan kita cakap, wahai Tuhanku, balahlah aku atas dunia ni. Jangan cakap gitu, tidak boleh. Kena baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu serah pada Tuhan lah. Cuma kita nak Tuhan ampunkan dosa kita. Terpulang nak ampun itu, sama ada tak ada apa-apa bala diampun dengan percuma ataupun diuji, itu urusan Allah. Bila kita diuji, kita sabar. Dan hadis berikut menyatakan besarnya pahala mengikut besarnya balak. Kalau balak bencana itu besar, besar pahalanya. Kadang-kadang Allah Ta'ala sayang pada sesuatu kaum dengan ditimpa bencana kepada kaum itu, maka Allah Ta'ala pilih siapa yang redha dengan bencana itu, dia bersabar, mendapat pahala yang besar. Siapa yang marah dengan bencana itu, mendapat murka Allah pada hari kiamat. Hadis yang berikut, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم ويا أم الصبي وهو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وأر الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات فقال معه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب بها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما
فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولد غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, katanya adalah bagi Abi Talhah radhiyallahu anhu anak yang sedang sakit. Tiba-tiba Abu Talhah keluar, yakni keluar bersama dengan Nabi SAW. Lalu anak yang sakit itu meninggal dunia. Tatkala Abu Talhah pulang, Anas menceritakan, Abu Talhah bertanya, apa berita anakku? Tiba-tiba isterinya Ummu Sulaim memberitahu, dalam keadaan yang lebih baik daripada dulu, pada anak itu dah mati. Lalu dia menghidangkan makanan malam. Lalu Abu Talhah makan malam, kemudian tidur bersama dengannya. Setelah selesai tidur, lalu dia berkata, simpankan anak itu. Anak itu sudah mati. Tiba waktu pagi, Abu Talhah datang menghadap Nabi SAW dan menceritakan kepadanya. Lalu Nabi bersabda, adakah engkau tidur bersama malam tadi bersetubuh? Kata Abu Talhah, ya. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kepada mereka berdua. Lalu Allah melahirkan seorang anak lelaki dengan persetubuhan itu. Dan Abu Talhah berkata kepadaku ketika anak itu dilahirkan, bawa adikmu ini, anak kecil ini, menghadap Nabi SAW bersama dengan beberapa biji tamar. Lalu bila aku tiba, Nabi bertanya, adakah kamu membawa apa-apa makanan? Anas menjawab, ya, beberapa biji tamar. Lalu Nabi mengambil tamar itu dan memamahnya, kemudian menyuapnya pada mulut kanak-kanak itu, kemudian mentahnikkannya dan menamakannya dengan Abdullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut riwayat Al-Bukhari, berkata Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, seorang di kalangan Ansar menceritakan, aku menyaksikan sendiri bagaimana 7 orang anak daripada anak yang dilahirkan itu semuanya adalah qari Al-Quran, alim dalam Al-Quran, yakni anak-anak Abdullah yang dilahirkan itu. Mengikut riwayat Muslim riwayatkan, tadi riwayat Al-Bukhari, ini matan riwayat Muslim, Abu Talhah telah kematian anak daripada isterinya Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan ceritakan kepada Abu Talhah berkenaan dengan anaknya mati. Biar aku sendiri yang menceritakan. Apabila Abu Talhah pulang, lalu dia menghidangkan makanan malam. Dan Abu Talhah makan dan minum bersama dengannya. Kemudian tidur bersama dengannya. Setelah dia melakukan hiasan diri yang lebih baik daripada selama ini, maka berlakulah persetubuhan di antaranya dan isterinya. Setelah selesai, dia menceritakan pada Abu Talhah bahawa anaknya sudah mati. Lalu Abu Talhah sangat marah kerana setelah itu baru cerita anak dia mati. Mengikut riwayatnya, isterinya bertanya pada Abu Talhah,
Wahai Abu Talha, apa pandanganmu kalau sekiranya ada orang yang memberi pinjam barang kepada satu keluarga, kemudian dia datang balik minta barang itu, adakah dia boleh halang tuannya mengambil barang itu? Kata Abu Talha, tidak boleh, tak boleh halang. Kata isterinya, bersabarlah kerana anak kita sudah mati. Menyebabkan Abu Talha marah. Setelah engkau puaskan nafsu, baru engkau beritahu anak kita sudah mati. Waktu paginya dia datang menghadap Nabi SAW dan menceritakan apa yang berlaku. Lalu Nabi berdoa, Allah Ta'ala memberkati kamu berdua. Lalu Abu Talha mengandung, dan adalah menjadi amalan Nabi SAW bila balik daripada musafir tiba ke Madinah, di mana walau mana-mana jalan pun Nabi masuk. Nabi menghampiri Madinah dan masuk Madinah waktu siang hari, tidak masuk waktu malam, supaya tidak mengejutkan keluarga. Di masa itu Abu Talha meninggalkan isterinya dalam keadaan anaknya sakit. Dia bertalak dan dia pulang dalam keadaan dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau mengetahui bahawa aku keluar bersama Rasulullah dan aku masuk bersama Rasulullah. Itulah yang aku lakukan. Dan aku harap apa yang lakukan ini kerana-Mu, wahai Tuhan. Dan Sulaim menceritakan kepada Abu Talha peristiwa yang berlaku pada anaknya. Hadis ini menunjukkan kisah bagaimana satu keluarga, Abu Talha dan isterinya adalah ibu pada Anas bin Malik. Di mana Abu Talha yang keluar bersama dengan Nabi dalam keadaan anaknya sakit berat. Walaupun anak sakit berat, dia tinggal juga pergi berjihad dengan Nabi. Dan anak dia meninggal dunia. Bila dia balik ke rumah, anak dia dah mati. Dan isteri dia beritahu berkeluarga dia, jangan cerita ke Abu Talha anak dia mati, biar aku cerita sendiri. Bila Abu Talha balik, isteri tak cerita lagi anak dia mati. Beri makan dulu. Setelah kenyang makan, ajak tidur pula dengan suami dia Abu Talha. Setelah puas-puas tidur bersetubuh, baru cerita pada suami dia, anak kita mati dah. Maka marahlah Abu Talha. Kerana buat begitu, dah cerita daripada awal anak mati. Lalu Abu Talha pergi menghadap Nabi di waktu pagi dan menceritakan apa yang dibuat oleh isterinya. Lalu Nabi mendoakan, mudah-mudahan Abu Talha dikurniakan seorang anak. Dan Allah Ta'ala beri padanya anak lelaki. Bila anak itu dilahirkan, Abu Talha suruh anak tiri dia Anas bawa menghadap Nabi supaya melakukan tahnik. Tahnik ini ialah belah mulut dengan membawa beberapa biji buah tamar. Lalu Nabi mamah buah tamar itu dan menyuap ke dalam mulut kanak-kanak itu dan mendoakan berkat untuk keduanya. Doa seorang Nabi adalah dimakbulkan oleh Tuhan. Mengikut riwayat seorang kalangan Ansar, anak itu dinamakan Abdullah. Di mana disebut dalam hadis, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sekasih-kasih nama di sisi Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Ini disebut dalam hadis. Orang kita ni tak apa kenal nama Abdullah, dolah je. Dolah diramang, barang je cari nama pelik-pelik lah. Akhirnya pelik-pelik dah lalu nama tu kan nikah dah dia nak sebut. Pelik dah nama. Dan Nabi kata sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Disebut dalam hadis, khairul asma'i ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama ialah yang dihambakan kepada Tuhan dan dipuji, nama yang dipuji. Iaitulah nama-nama yang terpuji. Itu nama-nama yang baik disebut di dalam hadis. Pilih nama-nama yang terpuji, yang ada berkat daripadanya. Tujuan nak mendapat berkat, bukan nak sedap panggil nama saja untuk mendapat berkat. Dan hadis ini menunjukkan adanya tahnik, iaitulah orang Melayu panggil belah mulut. Makanan yang pertama dia beri kepada kanak-kanak itu. Dan Nabi melakukan tahnik dan mendoakan untuk kanak-kanak itu. Hadis ini menunjukkan bagaimana
kesabaran Abu Talhah dan keluarganya dalam menghadapi anaknya yang mati. Anaknya mati, dan kesabaran isterinya mengatasi suaminya. Isteri dia sabar pada suami lagi dalam menghadapi masalah anak yang meninggal dunia ini. Dan Allah Ta'ala mengerjakan kepada mereka keluarga yang soleh dan zuriat yang soleh. Kerana disebut dalam Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatul salihat, di mana harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Yang kekal ialah perkara-perkara yang soleh, iaitulah anak yang soleh dan harta yang digunakan untuk amal yang soleh. Wallahu a'lam.